Mana apa follower Choki kat sini yang mungkin boleh say tekan nombor 1 kalau ada follower Choki kat sini. Sekejap saya tengah lagi menunggu queue daripada Choki ni ya. Ni mesti Min kan? Bukan, saya bukan Min guys. Saya bukan admin guys. Saya adalah seorang content team untuk team video. Ni admin ke yang selalu panggil baby dekat? Bukan. Kita masih lagi menunggu Choki di sini. Kalau korang jumpa ataupun nampak Choki masuk ke apa benda, please alert saya. Okay, nama saya Tuan Hafiz. So kita masih lagi menunggu kawan kita iaitu Choki. Kepada korang semua, kalau ada any question yang ditujukan kepada Choki, bolehlah drop dekat question dekat bawah, kan ada box yang tanda soalan tu, aku rasalah. Okay guys, ni bukan admin. Yes, kita semua bukan admin. Yang live ataupun yang tunjuk muka sebenarnya bukan admin. Sebab admin orang confuse dia lelaki ke perempuan, kita pun tak tahu. Kita orang sendiri pun confused mana satu Min. Sebab Min ada kat sana, dia tengah kerja, dia tengah memerhati live ni. Nak tengok muka Min, aduh kejap. Choki here, Choki dah ada ke? Korang janganlah kejap cari Choki. Choki tak ada lah, tak request lagi. Kita menunggu Choki untuk request live. Hello Kimilio. Ini bukan fans Hakim ke? Fokus dalam kelas guys. Apa nama dia sebenar Choki fans? Nama sebenar dia tak silap saya Daniel Danish, tak silap saya kan? Betul tak? Betul atau tidak? Jangan ingat abang tak tu ya. Kejap tak ada. Masih lagi tiada. Kita masih lagi menunggu Choki. Di mana kamu? Nak tengok Min lah. Min. Korang betul ke nak tengok Min ni? Takut korang terkejut je kalau saya bagi tengok muka Min nanti ya. Takut muntah hijau lah, korang kecam lah. Sorry kalau saya tertekan korang punya request tu. Kalau saya tertekan untuk busy dengan sesiapa tu, tapi jangan approve accept lah. Kita masih lagi menunggu Choki di sini. Sekejap dia masih belum respon. Mungkin dia busy shooting ke, dia busy basuh baju ke, ataupun tengah buat slow-mo. Min dah pernah live kan? Min so far tak pernah lagi live dekat IG M-Star, tapi ada dia pernah buat kemunculan dekat beberapa video M-Star sebenarnya anime tu. Kalau korang pernah perasan ada video dengan Caprice masa tu, dia ada dalam tu. Muka dia persis Mira Filza. Nak Tuan Hafiz nyanyi lagu sementara menunggu. Alamak. Janganlah kita nyanyi. Kang ke laut kang. Kejap saya masih lagi menunggu Choki di sini, tak muncul lagi. Mana boleh shooting kan ban? Lah lupalah. Admin power cakap laju. Admin dekat sana bang. Okey, Choki dah masuk. Choki boleh tekan request Choki. Invite. Choki in the house. Finally, M-Star dapat live bersama dengan Choki ya. Setelah lama gila nak set up live dengan Choki ni. Sekejap, saya letak sini lah saya rasa. Alright. Alright. Choki lain okey tu? Choki tengah shooting ke apa tu Choki? Mana boleh shooting kan? Tengah shooting sebab dah dibenarkan. Tapi kita orang tak shooting dekat outdoor. Kita orang shooting dekat studio. And kita orang ikut SOP lah. SOP tu penting. Alright. Okay Choki, PKP ni kan, so mungkin kita nak tanyalah perkabaran Choki, macam mana, sihat ke tidak. Sebab before this, last story M-Star buat pasal Choki yang hadiahkan something like kereta kan. Mungkin khabar sekarang nak. Yang pasal kereta tu sebenarnya yang pasal kereta tu sebenarnya saya cerita dia macam saya nak tolong ayah saya sebab saya bukan daripada keluarga yang senang, tapi apa salahnya kalau kita dah bekerja, kita membantu parents kita. So saya sumbangkanlah hasil duit kerja saya tu. Maaf ya guys, line tergendala sedikit .
Jadi Okey Coki, tak? Dengar tak? melihat Okey kan, dengar tapi lag sikit. Dia lagging sikit. ke nak saya keluar balik masuk balik? Keluar balik, masuk balik Coki, mungkin. Boleh. Cuba try lagi sekali. Maaf ya guys, kita repair internet sikit sebab internet tengah problem sikit. Alright, dah boleh Agam? Boleh lah? Lag di Coki, biasalah. Mungkin dia duduk tak jauh pedalaman sekarang ni. Hello Coki, dengar tak? Dengar, saya dengar. Alright, okay. Coki kan melihat kepada perjalanan kerjaya Coki dalam industri yang dulu apa orang panggil viral, main TikTok, apa benda semua, dan sekarang pun telah pun bergelar pelakon kan. Mungkin apa yang Coki boleh rumuskan dalam perjalanan kerjaya Coki ni? Bagi saya perubahan kehidupan tu memang ada, tapi ni satu rezeki yang saya dapat. Macam career saya dulu saya just enjoy hiburkan diri sendiri dengan aplikasi TikTok. So sekarang ni dah bermula syuting, so perubahan kehidupan tu ada lah. So ni alhamdulillah rezeki yang orang kata. Mungkin kita nak tengoklah apa baru-baru ni kan sekarang Coki tengah sibuk mempromosi filem Petaka ya sebutan dia. Ya, filem Petaka Easy Mungkin First. mungkin boleh share filem tu kat mana nak tengok dan bagaimana bila melihat ada video behind the scene Coki menangis-nangis kat dalam filem tu. Alright, filem Petaka ni dia dah keluar 2 hari lepas tak silap saya di Astro First. So yang mana belum tengok lagi cerita Petaka ni, korang boleh pergi langgan dekat Astro First. Dan itu ialah filem pertama saya berlakon. Itu pertama kali yang saya berlakon. Itulah filem Jadi pertama susah yang saya Coki nak bawa watak Coki dan bawa watak betul kan nama Coki kan? saya mewatakkan Coki sebagai dalam cerita tu. So macam bagaimana pengalaman Coki bila berlakon dengan pelakon-pelakon yang hebat-hebat, lepas tu kena menangis, ada susah tak pengalaman tu? Bagi saya ini satu pengalaman sebab first time berlakon saya dah berganding dengan Ibu Wan Maimunah, Jaja Ilyas, Azman Ahmad, Nabila Huda, Piyu Azman. Kalau kau nak tahu, Piyu Azman dia tak ceramah dalam tu. Dia jadi gangster. Betul Pak, dia jadi gangster. So nak bawa watak ni first time berlakon, saya rasa agak susah sikit lah sebab kita berganding-ganding dengan yang dah legend-legend seperti Ibu Wan Maimunah. And Ibu Wan Maimunah banyak ajar saya cara membawa watak tu dengan betul. So far alhamdulillah cerita Petaka okey lah. Okey, memang dia punya perjalanan lancar semua. So pengalaman tu kita kena ambil sebagai first time berlakon kan. Jadi kan bila melihat behind the scene dekat YouTube channel Coki kan, Coki ni macam tak kisahlah muka buruk serabai, bengkak-bengkak muka sebab menangis ke apa kan. Selama ni kalau dekat IG kan ramai puji Coki comel, handsome kan. Tak kisah ke Coki demi watak tu? Bagi saya tak kisah pun kalau nak bawa watak tu kena muka macam tu ke muka macam ni ke. Janji kita buat dengan sepenuh hati kita lah. Sebab kalau nak membawa watak tu yang macam dalam cerita Petaka yang saya nangis dalam bot tu, yang tu memang kena ambil mood betul-betul lah sebab susah dia nak nangis. Siapa suruh, memang tak lah. So Akak Nabila Huda pun ada ajar saya cara nak bawa watak tu, dibagi mood kat saya time tu. So nak nangis ni bagi saya time tu lah agak susah lah. Time tu agak susah lah nak ambil keep the mood tu. So apa yang membuatkan Coki boleh menangis? Adakah macam ada setengah artis tu dia ingat zaman kesusahan dia, ada yang flashback tu? Coki pula macam mana ni? Alright, saya first saya ingat family lah. Sebab walaupun saya ingat family, takut di masa depan contoh bila kita dah lupa family, apa terjadi kepada family kita. So saya remind balik, saya ingat kepada family. So dalam hati saya
family yang paling penting lah. Allah dengan family yang paling penting. Tu sebab dia orang yang memberi rezeki kepada kita, doa apa. So time tu dalam kepala otak saya, ya Allah aku nak kerja ni untuk family. So waktu tu terdetik hati kita terfikir lah kalau time kita shooting tiba-tiba family kita sakit ke yang lain ke kita tak tahu kan. So waktu tu memang dah rasa sedih lah. So time tu memang dah boleh air mata keluar. Jadi San, selepas berlakon filem tu, Choki juga terlibat dengan beberapa music video beberapa artis kan, contohnya apa Floor 88 kan? Betul. Betul. So mungkin boleh share pengalaman bekerja dalam untuk music video pula. Oh, yang music video Cikadun Peledik tu memang sangat best. Cikadun, ya. Ya, Cikadun. Music video dia orang weh. First Abang Eric Eric Peledik, Abang Eric yang jemput saya untuk berganding dalam dia orang punya music video Peledik Cikadun. First saya rasa takut ni betul ke Peledik panggil ni kan nak buat dalam music video baru dia orang. Last sekali betul. So perjalanan tak lama, kita shoot dalam masa 2 hari je. So waktu tu music video baru dia orang kan, yang tema dia orang pun tema-tema macam Alice in Wonderland. So ambil pengalaman lah sebab saya sebelum ni tak pernah lagi dalam music video siapa-siapa. So selepas Cikadun, alhamdulillah ada rezeki ke music video Alisa DZ pula, Let It Flow tu. Jadi kan Choki kan bila kita lihat kan dah hampir setahun rasanya kes Choki yang viral tentang something like fanatic fans semua apa benda semua kan. Dan dari situlah bermulanya kerjaya Choki lebih dikenali, lepas tu diambil sebagai pelakon semua kan. Jadi adakah Choki sendiri melihat perkara itu sebenarnya adalah kekuatan untuk Choki untuk pergi dengan lebih nak buktikan kepada orang semua yang aku boleh buat? Bagi saya itu dulu saya kena kecam kan, kena tu. So sekarang itu ialah kekuatan untuk saya naik sebab terima kasih kepada yang terima kasih yang kecam dulu, yang kecam saya tu, sekarang saya dah ni So tak apa saya berterima kasih kepada semua yang support ke, yang kecam ke, sebab tanpa korang saya tak ada apa-apa kat sini. Saya tak duduk dekat level ni saya rasa. Jadi kan Choki sekarang sudah bergelar macam ibarat apa selebriti media sosial, pelakon. Mungkin lepas ni ada tak macam plan nak menyanyi pula ke, jadi pengacara ke? Macam tahu-tahu je bang. Sebenarnya sekarang dalam perancangan saya nak buat music video nak buat lagu single. So mungkin lagu tu apa yang ada setengah orang macam ambil lagu macam ala-ala Jiwa, lagu catchy-catchy. Kalau Choki pula macam mana tu? Nak lagu jenis macam mana nak buat tu? Plannya? Bagi saya lah, usia macam kita orang ni, saya target untuk lagu rap macam Kekli, lagu Uniboys, Nakal, macam tu. So sebab lagu tu memang dengan zaman sekarang kan, so saya target yang tu macam tu lah. Okey, kat sini ada seorang lah tanya kan, Choki umur berapa Choki? Mungkin kita ramai yang tak tahu lagi sebenarnya Choki ni umur berapa sebenarnya kan? Alright, sebenarnya Choki umur baru, abang rasa berapa? Mungkin 16 tahun? 17 tahun? Betul, saya baru umur 16. So betul. Baru muda, masih ni lagi, tak ni lagi. Jadi kan bila menyebut pasal usia kan 16 tahun kan, bila melihat Choki punya perjalanan cerita, adalah orang mempertikaikan Choki ni tak pergi sekolah ke? Mungkin Choki boleh jawab kat sini Choki. Alright, so kepada semua jangan salah anggap saya bukan tak pergi sekolah. Saya masih pergi sekolah tapi bukan dekat sekolah. Saya ambil homeschooling, cikgu datang rumah. So belajar di rumah. So nanti SPM tahun depan saya akan ambil and kena daftar kat sekolah mana untuk ambil SPM. So saya bukan tak pergi sekolah. Saya sekolah. Tapi homeschooling. So terjawablah sudah persoalan Choki ni sekolah ke tak. Rupanya Choki sekolah di rumah je guys. Homeschooling ramai betul kan. Lagi-lagi musim PKP ni sekolah pun tak buka kan. So sekolah kat rumah adalah perkara yang terbaik kan. Jadi kita nak tengok ada a few soalan-soalan yang menarik. Ramai sebenarnya kat sini DM minta nombor telefon Choki tapi saya tak boleh bacakan.
Okey, mungkin okey. Kenapa stop slow mo? Sebab baru-baru ini saya perasan yang Choki ada buat something like mungkin nak tanya peminat-peminat Choki nak comeback tak buat slow mo. Mungkin Choki boleh jawab kat sini? Alright, sebenarnya dulu saya digelarkan sebagai, okay, saya naik pun sebab saya buat slow mo. So slow mo tu macam benda itu trend, dia trend. Saya just try. So tak tahu rezeki kita naik sebab slow mo. So nak comeback slow mo tu boleh untuk fun-fun je, untuk fun, untuk hiburkan diri, untuk buat konten di Instagram, di TikTok. So bagi saya buat slow mo ni dia tak macam apa orang panggil, macam kadang-kadang kau ni budak-budak slow mo. Benda budak slow mo. Kita orang buat slow mo untuk hiburkan diri kita orang. So kalau kita orang naik, itu rezeki kita orang kan. So macam bagi saya insyaAllah kalau satu hari nanti kalau saya akan comeback slow mo. Saya bukan comeback slow mo, just buat and then buat TikTok dance yang trend-trend. So kita akan campur-campurkan konten kita lah. Jadi kan Choki kan saya ada tengok apa perjalanan IG Instagram Choki lah. Choki juga terlibat dengan CSR membantu Ya something betul. like apa your Scan tak silap saya. YouScare Malaysia, YCM. So mungkin boleh share apa yang sebenarnya Choki lakukan dengan agensi tu. Alright, saya dengan YCM dah baru 2 tahun. So saya perwakilan paling muda dekat dalam YCM tu. And kalau kau nak tahu dia punya yang besar sekali ialah Jabir Miftah. Okay, Jabir Miftah. So Jabir yang invite saya untuk masuk and saya paling muda. Kita orang dah pergi banyak tempat lah. Macam tahun lepas musim COVID tu betul memang tak boleh keluar rumah. Kita orang buat misi bantuan di Kelantan, Pahang, Perak, Negeri Sembilan. Waktu tu 4 negeri kita orang pergi. And then hujung tahun bulan 12 kita orang buat Malaysia Clean Up. Kita orang bersihkan pantai dekat Pahang. Kat Kuantan Sekejap. Saya pun tak ingat dekat mana. Kita orang bersihkan satu pantai tu. Sampah apa semua kita orang kutip. So baru-baru ni saya pergi, kan baru-baru ni kan kita viral yang Johor dengan Pahang yang banjir. Banjir, yes. Okay, saya buat misi bantuan dekat Johor, dekat Segamat. So tentu kita baru tahu yang kita ni ada orang lagi susah pada kita. Rumah tenggelam, bayangkan rumah kat bumbung je nampak. Jadi kan apa yang membuatkan Choki pada usia 15 tahun, 16 tahun ni sudah pun macam tampil untuk berdepan dengan masyarakat memberikan bantuan. Apa yang buatkan Choki nak sangat tolong orang ni? Alright, sebenarnya nak buat bantuan ni dia tak kira umur. Dia tak kira usia apa. Semua orang boleh buat misi bantuan ni. Janji, ikhlas, apa semua, rajin tu semua. Yang penting kita dalam hati, kita niat, ya Allah saya nak bantu orang sebab ada orang lain susah pada kita. Macam saya usia 16 sekarang ni yang buat misi bantuan ni, saya kata ya Allah satu hari nanti kalau keluarga aku jadi macam ni, ada orang lain pula tolong macam tu. Kita kesian apa kita fikir bukan kita je hidup senang kat dunia ni, ada orang lain susah. Rezeki kita, rezeki orang lain juga. Itu lah. Jadi kan melihat kepada follower Choki mencecah 1 juta, lebih daripada 1 juta kan. Mungkin Choki bila mendapat DM tu kan ada banyak negara mana tu? Malaysia ataupun Indonesia yang ramai tu? Sebab saya tengok ramai komen-komen daripada Indonesia. Alright, sebenarnya saya punya Instagram followers ni dia yang paling banyak sekarang Malaysia yang banyak. And then second di Indonesia. And then yang ketiga Brunei. Mungkin bila dah COVID dah berakhir nanti kan ada tak plan untuk pergi orang panggil apa buat road tour ke, jumpa dengan fans-fans ke pernah buat? Setakat ni dalam Malaysia tak pernah buat lagi. Saya target kalau kerajaan lepaskan kita keluar negara ataupun COVID dah berakhir, saya akan ke Indonesia dulu lah. Abang nak ikut ke? Ui. Boleh juga. Why not? Best tu. So bukan dekat Bali lah sekarang ni sebab tengok dekat IG macam post dekat Bali. Tak bukan. Kan bukan kat Bali sebab tempat dia macam ala-ala Bali. Batu-batu semua saya just letak je lah. Pandai buat konten kan. Okey, kita nak tanyalah soalan simple lah kan. Kenapa nama Choki? Mungkin ramai tanya-tanya. Sebenarnya nama Choki ni dari asal Kelantan. Saya mak saya orang Kelantan. So satu hari tu saya balik
saya balik kampung. Depan kampung ni ada kedai runcit. Alah, nama Coki ni pun berasal daripada coklat hijau Coki tu. Sebab dulu waktu raya saya memang suka beli lah. Kita suka beli 1 kotak, 2 kotak. And then bawa balik rumah setiap hari 1 kotak. So maknanya orang kampung ni kata, apa mu ni sekolah Coki ni? Macam tu kan. So pada hujung 2019, saya tak ada IG. Saya tak main IG. Okay. Tu kawan-kawan semua main IG. Saya kata saya nak main IG juga. Lepas tu nama apa? Saya pun tengah fikir kan. Kampung panggil Coki. Apa kata saya letak nama Coki? So maknanya kan Coki CHOKI. Saya buang H. Saya buang H. Just COKI je. So tiba-tiba saya just letak nama tu. Itulah nama saya. Lepas tu tiba-tiba dah pom. So ada juga bertanyakan Coki ni sebenarnya berasal daripada mana? Mungkin keliru di mana tempat tinggalnya lain, bercakapnya lain. Alright, sebenarnya saya asal daripada Kedah. Saya orang Kedah. Mak saya orang Kelantan, ayah saya orang Melaka. So sekarang saya dah tinggal kat KL. Jadi boleh cakap Kelantan lagi tak? Kedah ke Kelantan ke KL ke? Kelantan bereh boleh. Melaka tu susah sikit. Kedah tu macam boleh lah. Sikit lah. Boleh lah sikit-sikit. Tapi kalau hebat, Kelantan tu memang boleh lah. Oh kira Coki lacak lah kecap Kelantan lah ni. Lacak kecap Kelantan. Abang orang Kelantan tau. Orang Kelantan juga bah? Kelantan di mana? Kelantan di mana? Kelantan Tanah Merah? Tanah Merah. Kita ni Kampung Kota Manja dengan Pasir Mah. Oh, sebelah-sebelah tu Pasir Mah tu. Set kita jangan pecah dah. Jadi Coki, untuk tahun 2021 ni, apa perancangan Coki? Mungkin Coki ingin ada setengah macam selebriti, dia buka bisnes. Jadi kalau Coki sendiri macam mana? Alright, sekarang tahun 2020 ni, kalau semua orang nak tahu, kalau abang buat tahu, saya pun sekarang dah buka bisnes iaitu sate. Oh ya, perasan dekat IG. Sate apa tu? Kat mana nak cari sate Coki ni? Okay, sate slow. Saya ambil slow-mo as nama sate slow-mo. So apa yang special dengan sate slow-mo saya ni, dia ada pelbagai flavor lah, terutamanya sate spicy, sate monster, sate kampung, sate kambing. Memang banyak, and packaging kita orang pun tak sama macam orang lain. So kalau nak korang beli pergi Cikedoc, IG sate slow-mo. Nanti saya hantar kat abang, boleh? Oh sekarang hanya ada di online saja ke ataupun dah boleh dapatkan di kedai ke? Dah boleh kepada yang duduk area Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, kita orang ada COD. Kita orang punya kilang kat Keramat, and kalau yang nak datang kedai kita orang ada kat Balakong. Nanti saya akan letak Okay, kepada yang kalau makan Okay, kepada yang nak order COD, korang boleh pergi IG Sate Slow-mo and WhatsApp sekarang. Putrajaya boleh, Kuala Lumpur boleh, Selangor boleh. Ramai orang komen Coki punya sate sedap. Mungkin ada orang dah makan kot. Makan tu tak slow-mo Okay, ni soalan paling simple lah Coki. Bukan simple lah tapi macam ramai juga yang tanya kan. Okay, Coki ada rasa tak okay. Pakai braces, saya baru je tanya kakak wardrobe tadi. Saya memang nak pakai braces. Sebab akak braces pakai, akak wardrobe pakai braces. Saya akak boleh tak nanti balik KL saya nak pergi pakai braces. Lepas tu dia beritahu lah macam mana. Saya memang nak pakai. Tapi tengok saya rasa memang nak pakai lah. Jadi kan menjadi seorang yang bernama Coki ni bukan senang lah, sebab ramai sangat saya tengok macam peminat-peminat perempuan ada dekat Coki punya IG kan. So bagaimana Coki melayan Coki punya fans ni? Sebab saya tengok ada setengahnya terlalu fanatik kan. Coki macam mana layan fan-fan Coki? Alright, sebenarnya kita tak boleh lupa juga fans ni, sebab dia orang yang naikkan kita juga kan. Tu tanpa dia orang kita tak ada apa-apa. So saya dari segi kita kalau nak layan dia orang, kalau kita tak boleh jumpa depan-depan, kita just buat live and borak dengan dia orang, live sama-sama. Macam tu lah. Sebab sekarang musim Covid, nak pergi jumpa ramai-ramai pun tak boleh. So kita buat live, kita sembang dengan dia orang, kita borak santai-santai dengan dia orang. Sejam 2 jam pun dah okey. So nanti malam pula kita buat sejam 2 jam pun dah okey. So kita borak dengan dia orang live, and then kalau kita buat konten tu, kita bolehlah hiburkan dia orang macam mana lah, macam tu lah. Jadi kan saya tertarik dengan satu soalan ni, kita nak usik-usik lah pula kan. Dari tadi soalan serius. Coki couple dengan Kiss ke? Kiss apa guys? Allah Akbar. Okay, sebenarnya saya tak ada apa-apa dengan Kiss tu. Sebenarnya
just kawan je, kawan biasa. Sebab kita orang boleh buat konten, kita buat konten yang sama. Saya dengan semua orang saya kawan. Sebab kita orang buat konten sama, kita just anggap kita orang kawan lah, macam tu lah. Apa nama penuh Kiss tu? Nama dia Christina Saya pun tak tahu nama sebenar dia. Saya pun tak tahu. Okay, tahu kenal dia sebagai Kiss je lah. Abang nak tahu tak kenapa saya kata Bali? Kata apa, sorry? Abang nak tahu tak kenapa saya kata saya duduk kat Bali? Kenapa tu? Okay, saya tunjuk satu benda Okay, abang kalau nak mandi, abang takut ke tak? Okay, ni tandas kan? Tak ada bumbung. Matilah nak. Tak kena itai ke? Ni dia punya pipe. Okay, kalau malam macam mana? Mau tak takut? Boleh mengintai tu. Ala-ala Bali tak? Okay, kat sini rupanya yang Shoki tag Bali tu sebenarnya. Jadi tu lah. Habislah nanti kena intai. Habis tak jadi apa lah lepas ni. Okay, kejap kita cari soalan-soalan yang menarik sementara ada sikit masa lagi ni. Korang jangan tanya soalan-soalan yang pelik-pelik guys. Saya tak akan susah lah nak tanya kan. Tak apa. Relax. Abang sekarang dekat office abang? Ya, saya dekat office masih lagi bekerja macam biasa demi sesuap nasib kita. Betul-betul. Choki mirip banget sama. Okay, Choki kau mirip banget sama Bertrand. Bertrand tu bukan yang something like Indonesian punya penyanyi ke? Indonesia punya penyanyi yang umur sama dengan saya. So, dia orang anggap muka saya macam Bertrand tu sebab saya dari Malaysia, macam kembar. Bertrand tu daripada Indonesia. Sebenarnya saya ada dijemput untuk stesen TV Indonesia, Brownies TV untuk berganding dengan Bertrand tu sebab TikTok, tapi tak boleh pergi ke Indonesia. Faham? Jadi Choki, apalah lupa dah soalan tadi. Banyak sangat membaca soalan kat sini. Choki ada perancangan nak berlakon tak? Choki dah berlakon dah guys. Jangan tertinggal bas guys. Okay Choki, dalam dunia industri muzik, lakonan dan industri hiburan lah, siapa Choki jadikan dia sebagai idola? Mungkin boleh share kat sini. Okay, sebenarnya dalam segi muzik, saya target MK lah. MK sebab dia stay humble. Dia just ikut cara dia. Orang kecam ni pun dia tak layan. So macam itu betul. Sebab dulu bagi kalau segi tu saya ambil MK. Kalau segi dance saya ambil Ismail Zani lah. So untuk lakonan siapa tu? Jadi untuk lakonan susah sikit lah. Saya tak tahu lah lakonan. Saya rasa semua orang okey kot. Dari segi lakonan saya ambil diri saya. Faham. Okay, ada satu question yang apa plan untuk masa depan Choki selepas berada dalam industri? Susah tu, menang anugerah ke? Plan untuk dalam industri ni memang semua orang artis pun nak menang anugerah ABPH, AME. Okay. So bagi saya in future dalam industri ni saya target saya nak ada satu kereta dan satu rumah untuk aset lah, untuk benda kepentingan kehidupan lah. Rumah, kereta, dua tu je. Jadi kereta yang Choki beli baru-baru ni dah dihadiahkan kepada ibu bapa lah? Saya dah hadiahkan kepada ayah saya. Wow, bagusnya. Jadi kan melihat perjalanan Choki ni bukan senang sebab bermula dengan kontroversi yang hebat dekat Malaysia ni macam-macam. Jadi kan so sekarang lepas tu Choki mula macam apa orang panggil, pernah tak ada sampai satu masa tu Choki rasa macam down gila sebab kan terlalu terima banyak, ataupun Choki ada cara untuk tangani benda-benda macam ni? Waktu kena kecam tu, yang kena kecam teruk, orang kata saya Tuhan, apa semua tu, ramai yang attack saya, tapi saya just macam itu kalau kita tak buat kita jangan rasa salah. So maknanya saya buat permohonan maaf. Lepas tu saya cakap apa semua tu cakap. Lepas tu saya just macam rasa down gila tu, saya rasa tak kot. Saya tak rasa down. Saya sebab waktu tu ada kawan-kawan, so saya keluar dengan kawan, kita orang main game apa semua. So saya malas nak fikir tentang media sangat waktu tu. So
Tiba-tiba dah ada producer ajak saya berlakon dalam cerita petaka. Kita memang ni boleh try ni, kita boleh try. Kok tiba-tiba rezeki ada kan. Rezeki ada. Melihat perubahan Choki ni begitu orang boleh cakap begitu progresif lah, sangat cepat daripada awal tahun lepas dengan sekarang awal tahun 2021 kan sangat berbeza. So apa yang Choki boleh katakan dengan perbezaan dulu dan sekarang, sebab sekarang pun boleh dititlekan sebagai pelakon kan. Ada tak beza tu? Pergi mana-mana orang kenal ke, orang panggil ke? Bagi saya perbezaan tu banyak, memang ketara gila. Sebab dulu saya je seorang biasa yang buat balik sekolah apa semua, mandi, pergi petang keluar main bola, balik buat uji sekolah apa semua, esok pagi tu bangun sekolah macam tu, macam normal punya harian. So sekarang ni kehidupan beza, bila keluar kalau ada orang kenal nak ambil gambar apa semua, itu benda normal lah, layan je kan. Kemudian perbezaan ada lah, setakat ni memang ketara lah kalau kau boleh nampak. Sebab sekarang pun shooting, apa semua shooting, lepas tu ada kerja, ada campaign. Tak sama lah kehidupan saya dengan sekarang, alhamdulillah. So apa harapan Choki untuk tahun 2021 ni? Harapan saya untuk 2021 ni, first saya nak target apa yang saya nak dapatkan di tahun 2021 ni. Saya nak banggakan mak bapak saya sebab diorang doa awak kat saya. So saya harap 2021 ni saya boleh banggakan semua orang dan saya boleh tunjukkan dekat semua orang yang kalau kita kena kecam, kita pun boleh berjaya. Lebih mampus dengan mulut orang. Betul. Jadi kita nak tambah satu lagi soalan comel-comel sikit. Please jawab. Choki punya awet ke? Dia spam dekat question ni. Oh ya ke? Alright. Sebenarnya saya tak ada awet. Saya tak ada awet, saya just kawan je. Dengan perempuan, kawan dengan lelaki, kawan kita just kawan dulu. Enjoy, buat hal masing-masing. Saya rasa awet ni malas lah, tak nak. Jadi kan bila Choki sudah pun melangkah masuk ke dalam dunia hiburan kan, mesti akan datang kan macam-macam akan jadikan segala orang panggil segala sejarah, segala buruk kita orang akan buka sebab bila kita bergelar selebriti kan, bukan kita lah, awak lah. Jadi jadi adakah Choki sudah bersedia untuk hadapi benda-benda macam ni? Bagi saya, kalau saya lagi 1 minggu, 2 minggu orang buat macam tu, saya rasa saya tak kisah sangat kot. Sebab sebelum ni waktu saya kecam pun ada je yang membuat fitnah, kata saya tu, kata saya ni. Tapi saya just macam, saya tak kisah sangat. Kalau dia buat dia dapat 10,000, saya ambil kisah. Ni kalau dia buat dia tak dapat apa tapi saya yang dapat, dia kecam saya tapi dia tak dapat apa. Lepas tu apa function dia kecam? So saya macam lantak dia lah, mulut dia. Mulut orang tak ditutup kan. So pergi mampus dengan mulut dia. Saya buat kerja saya buat hal saya. Tu je. Bagus Choki ni kan. Sebab saya tengok kan ramai juga macam bersifat toksik sebenarnya dekat. Tapi dalam ni bagus-bagus lah semua. Mungkin fans daripada IG Choki kot memang diorang sangat supportive. So jadi apa Choki nak cakap untuk filem Petaka pula? Sebab ni filem pertama Choki kan. Apa nak kata-kata buat mereka yang sedang menonton ni? Alright, semua orang yang belum tengok cerita Petaka, korang boleh pergi tengok dekat Astro First. Korang boleh langgan Astro First. Memang jujur saya cakap, first time lakon ada aksi nangis ni memang susah dapat lah. Barang rare orang panggil. So korang kena pergi tengok cerita Petaka di Astro First. Abang tengok belum? Baru tengok trailer. baru tengok behind the scene. Tapi bila tengok behind the scene pun macam menarik lah. Bila tengok Choki menangis-nangis setabut tu kan, macam susah benar nak nangis tu. Sebab tak peduli dah muka macam tu bengkak-bengkak dah. Kawan saya yang tengok pun dia nangis, dia kata. Sebab dia cerita ni sedih lah. Sebab Ibu Wan Maimunah banyak ajar lah. Ibu Wan Maimunah memang terbaik. Jadi kan dah cakap pasal lakonan ni, apa watak yang Choki paling teringin sangat nak? Okey, watak yang paling teringin saya nak, watak yang serius, yang macam apa panggil, yang serius, yang sedih, mood yang ada sedih, macam kalau marah-marah, macam tu lah. Bukan maksudnya lebih kepada watak yang macam boleh marah, boleh bertukar-tukar mood dia. Boleh bertukar-tukar mood. Macam tu lah.
Okey, tapi itulah sebab Kak Choki masih baru mungkin 16 tahun, badan pun kecil, mungkin banyaklah watak-watak yang lebih lebih budak sekolah, anak kan. So Betul-betul. so latest project Choki apa Choki? Latest project saya lepas sekarang saya tengah shoot cerita Matilah Nak Pontianak season 2. So lepas Matilah ni, InsyaAllah kalau tak ada halangan, saya ada lagi 3 teli lah. Wow, 3 teli ya guys. Murah rezeki Choki. Ha. Rezeki Jadi Allah. kan apa kata-kata buat kata-kata akhir buat peminat Choki kat dalam ni? Ada 1,400 orang sedang menonton ni. Alright. Kata-kata akhir untuk semua yang sokong saya, terima kasih sangat. Tanpa korang saya tak ada apa-apa. Terima kasih yang daripada dulu sampai sekarang yang banyak support, yang banyak bagi benda-benda yang baik je kat saya. So terima kasih. Saya ambil sangat korang tu. Tanpa korang saya tak ada apa-apa kat sini. Terima kasih. Banyak-banyak ah. Terima kasih banyak ah. Mhm. Okay guys, memang kita pun Choki pun tengah busy sekarang sini. Kita tak boleh nak lama-lama sangat sebab dia syuting. Jadi thank you so much kepada Choki sebab sudi live bersama dengan M-Star akhirnya setelah setahun Choki. Betul tu. Okay, Busy lah. faham kita faham. Bukan senang ya sebab nak ada masa, nak timing ngam tu memang susah kan. Jadi thank you so much Choki daripada M-Star sebab sudi live dengan kami hari ni. Good luck for your career, good luck for your futures. Harap 2021 ni. Okay, bye. Okay, thank you Abang dimurahkan rezeki juga. Okay, nanti kalau rezeki saya pergi M-Star punya office.